Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke laman CCK. Hari ini kita akan membincangkan bidang kedua, iaitu bidang seni halus, sama seperti minggu lepas. Cuma tajuk kita pada hari ini adalah tajuk 3, seni catat. Baik, kita tengok dalam bidang seni catat. Standard kandungan kita ada 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. Kalau kamu boleh tengok, kamu boleh rujuk kepada buku teks muka surat 27. Kita akan cuba fokus kepada standard yang pertama, iaitu 3.1, pemahaman terhadap konsep seni catatan dalam bidang seni halus, di mana kita nak tengok teori yang berkaitan dengan seni catatan. Standard pembelajaran kita, di akhir pembelajaran ini saya berharap pelajar-pelajar dapat memahami definisi catatan dan dapat juga mengenali pelukis-pelukis serta karya-karya yang terdapat dalam seni catatan, terutamanya cat air. Kita pergi yang pertama, definisi catatan ataupun maksud catatan. Apa itu catatan? Kalau kita tengok balik tajuk yang lepas, iaitu seni lukisan, terdapat 3 poin yang kita boleh cakap itu adalah lukisan, iaitu idea ataupun gambaran. Nombor 2, alat ataupun media yang kering. Yang ketiga, kita perlukan permukaan. So ada 3 poin yang perlu kamu kena pasti bagi lukisan. Bagi catatan pula sama juga, dia perlukan 3 poin. 2 poin yang pertama sama dengan lukisan, iaitu kamu perlukan idea serta gambaran. Yang kedua, kamu masih lagi memerlukan media. Cumanya perbezaan dia, kalau lukisan memerlukan alat yang kering, catatan kita perlukan media yang basah. Alat yang basah. Dan yang ketiga, sama dengan lukisan, kita perlukan permukaan 2 dimensi. Kalau dalam buku teks secara ayat yang panjang, catatan ialah proses menggambar dengan menggunakan media basah yang disapu di atas pelbagai permukaan 2 dimensi seperti kanvas, kertas dan kayu. Jadi itu definisi catatan. Kita tengok sedikit mengenai sejarah perkembangan seni catatan. Baik, di sini kita ada pelukis catatan ataupun pelukis cat air. Dia fokus kepada cat air. Perkembangan seni catatan bermula seawal 1930 hinggalah 1950, yang mana seni catatan di Malaysia berkembang boleh cakap di Pulau Pinang lah. Berkembang di Pulau Pinang, yang mana karya-karya mereka terpengaruh dengan gaya aliran impresionisme, yang menggambarkan pemandangan alam semula jadi dan aktiviti kehidupan seharian. Dia bermula sekitar tahun 1930-an di Pulau Pinang. Kita ada beberapa tokoh. Awal yang bergerak agak aktif, seperti kita ada Yong Seng, Abdullah Arif, Kuah Juping, Kuah Sia, Ibrahim Abu, dan beberapa lagi yang lain. Cuma di sini kita highlightkan 4 sahaja. Tokoh yang terlibat di dalam catatan, terutamanya cat air. Kita pergi satu persatu tokoh yang terlibat, iaitu pertama kita ada Abdullah Arif. Abdullah Arif agak terkenal dalam bidang cat air. Banyak karya-karya dia melibatkan cat air. Yang mana tema yang digunakan dalam penghasilan cat air adalah tema landscape, iaitu pemandangan lah. Biasanya pemandangan, yang mana contoh karya beliau adalah Pokok Mengkuang, Bukit Bertajam pada tahun 1950. Kemudian dia ada satu lagi yang terkenal, seperti Bumi Bahagia Lombong Bijih Timah Malaya, yang dihasilkan pada tahun 1960.
Dan dia juga ada beberapa karya yang lain, okey, seperti Coconut Plantation, Windy, okey, dia ada Jungle Scene 1956. Okay, dia juga ada macam saya cakap tadi, Windy Day. Okay, sekarang boleh tengok gambar-gambar yang saya sertakan sekali. Baik, itu adalah Abdul Arif. Kemudian kita pergi yang kedua, iaitu Yong Mun Sen. Baik, Yong Mun Sen, okay, dia gemar menampilkan tema alam serta manusia dalam karya cat air beliau. Okay, dia menggunakan sapuan berus kaligrafi yang halus. Yong Mun Sen ni dia terpengaruh dengan gaya aliran impresionisme Eropah. Kalau kita tengok karya-karya beliau, dia ada beberapa karya seperti Bamboo Trees 1954. Kemudian dia ada Beach Hut 1953. Kemudian dia ada Fishing Boat 1953 juga. Lagi satu Seaside Village 1950. Itu adalah antara karya-karya beliau. Ada lagi karya-karya lain, cuma saya bekalkan ini sahaja untuk kamu. Kemudian kita tengok juga tokoh yang ketiga, iaitu Ibrahim Abu, ataupun juga dikenali sebagai A.B. Ibrahim. Baik, A.B. Ibrahim dia belajar secara sendiri. Dia tak belajar dengan orang lain, di mana dia bekerja sepenuh masa sebagai seorang pelukis. Maksudnya dia buat catatan, kemudian dia jual. Melalui hasil jualan catatan, itu adalah sumber pendapatan beliau lah. Okay, A.B. Ibrahim dia mahir di dalam catatan cat air bertemakan landscape, yang mana suasana dia agak nostalgik. Okay, contoh-contoh karya seperti kalau dalam buku teks kamu boleh tengok ada Malacca Gate. Kemudian dia ada lagi yang lain-lain, contoh-contoh lain seperti Menarik Jala. Kemudian dia ada Penang Kampung Sin 1950. Dia ada juga Rumah Langsir Merah. Kemudian dia ada satu lagi Senja. Okey, itu adalah antara karya-karya beliau. Kemudian kita pergi yang keempat, iaitu Kausia. Okey, Kausia ini dia pernah menerima bimbingan daripada Sir Russell Flint di England pada tahun 1933 dalam karya cat air. Okey, berbeza sedikit. Kausia ni dia berbeza daripada tiga tokoh yang sebelum ini, yang mana tiga tokoh sebelum ini dia lebih gemar menggambarkan suasana alam semula jadi. Okay. Kalau Kausia dia berbeza sedikit, yang mana dia lebih suka melakukan catatan semula jadi juga. Cuma beza dia lebih suka kepada bunga-bunga. Yang mana kalau kamu tengok catatan yang dihasilkan, dia lebih jarak dekat. Okay, objek dia lebih jarak dekat. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada beberapa contoh karya. Okay, seperti orkid. Okay, dia memang sangat gemar bunga orkid. Kemudian dia ada Untitled 1984. And then dia ada Yellow. Okay, Yellow Beauty. Kemudian dia ada satu juga Menyeberangi Sungai 1921. Bukan cakap dia tak buat langsung tema landscape, ada juga, tetapi fokus dia lebih kepada bunga-bunga dalam jarak yang dekat, terutamanya orkid lah. Baik, itu Kausia.
Okay, itu tokoh Kausia. Okay, Kausia ini dia juga pernah menjadi ahli persatuan orkid Amerika. Betapa dia minat dengan orkid, dia sampai menjadi ahli persatuan orkid di Amerika. Baik, so itu 4 tokoh yang terdapat dalam buku teks. Okay, kemudian kita pergi kepada karya-karya catatan yang lain. Okay, pelukis tempatan lah, terutamanya pelukis tempatan. Kalau dalam buku teks ni dia tak ada banyak sangat lah penekanan dia. Okay, cumanya kalau macam 4 tokoh yang tadi saya bagi tu, media yang digunakan adalah cat air ataupun watercolor. Okay, kalau dalam sini dia ada bagi kita ada beberapa media yang lain. Okay, seperti kita ada cat air. Okay, cat air. Cat air ni kalau saya tanya pelajar, biasanya bila saya tanya pelajar, cat air kamu kenal tak? Semua cakap kenal. Bila saya suruh gambarkan macam mana cat air itu, mereka akan cakap, okay, cat air itu dalam botol yang bulat. Okay, kotak dia warna biru, jenama buncur. So pelajar ramai tertukar antara cat air dengan poster color. Okay, saya dah bagikan. Okay, kalau botol yang bulat ini, itu adalah poster color. Kalau yang satu lagi ini, yang dalam bentuk tube, macam ubat gigi punya tube, itu adalah watercolor. Cuba bila kamu nak beli tu, kamu tengok dulu kat kotak dia. Dia ada tulis watercolor atau poster color. Dia tak sama. Walaupun campuran dia sama, bahan tara dia sama, tetapi cara penggunaan, teknik penggunaan dia tak sama. Okay, so masa kamu nak beli, pastikan kamu tengok dahulu yang mana satu watercolor, yang mana poster color. Okay, kemudian kita pergi yang kedua, kita ada fresco. Okay, kita ada fresco. Saya ada sertakan beberapa contoh gambar fresco, penghasilan fresco. Okay, fresco ini agak lama. Okay, agak lama. Saya ada bagi contoh. Contohnya kalau tengok Fra Angelico, The Annunciation 1438. Penghasilan dia pada tahun 1438. Okay, lagi satu saya ada Giotto. Okay, dihasilkan oleh Giotto, The Nativity 1303. Kemudian Sistine Chapel Ceiling 1508, dihasilkan oleh Michelangelo. Okay, so kalau kita tengok fresco ni dia agak unik sedikit, di mana penggunaan dia lebih kepada dinding relief. Okay, biasanya digunakan pada era, bukan zaman sekarang pun masih ada orang guna, tetapi dia agak terkenal pada era Rome. Okay, yang mana kalau kamu tengok hasil-hasil karya yang dihasilkan lebih kepada Tuhan-Tuhan dahulu, Tuhan-Tuhan Zeus, zaman-zaman itulah. Okay, itu fresco. Kemudian kita ada cat minyak ataupun oil painting. Okay, saya dah tunjukkan gambar contoh oil painting. Oil painting dia cat minyak ni juga dia berada di dalam tube macam cat air. Cuma beza dia, tube itu biasanya dibuat daripada aluminium ataupun besi lah. Okay, ada beberapa cat minyak yang terkenal dekat Malaysia. Antara yang sering menggunakan cat minyak, kita ada Syed Ahmad Jamal. Okay, Syed Ahmad Jamal, contoh dia Ribut 1958. Kemudian saya juga ada sertakan beberapa contoh lain di luar negara. Okay, seperti Mona Lisa 1903 hingga 1503 hingga 1506, dihasilkan oleh Leonardo da Vinci. Okey, ini antara catatan cat minyak yang sangat terkenal dan antara yang paling mahal di dunia. Okey, antara yang paling mahal di dunia. Okey, anggaran harga Mona Lisa ini lebih kurang dalam 800 million USD. Okay, bukan Malaysia, bukan ringgit Malaysia, USD, 800 million USD. Dia punya insurans saja 100 million lah.
Okay, bayangkan betapa mahalnya catan cat minyak Mona Lisa ini. Okay, yang mana sekarang dia berada dipamerkan di museum dekat Paris. Okay. Okay. And then kita ada juga Salvador, dihasilkan oleh Salvador Dali, The Persistence of Memory 1931. Kita ada Vincent Van Gogh, okay, Starry Night 1889. Kemudian saya ada tunjukkan juga cara penggunaan cat minyak. Okay, so seterusnya kita pergi kepada cat tempera. Okay, cat tempera antara medium ataupun bahan yang paling lama digunakan, cat tempera. Okay, dia ada dua, satu ada dalam botol yang sudah siap dicampur, ada satu lagi jenis gebuk. Saya tunjuk ni yang jenis botol saja. Yang botol ni dia siap pancur lah. Baik, antara karya-karya yang terkenal, okay, Madonna and Child 1480 dihasilkan oleh Carlo Crivelli. Kemudian kita ada Idealized Portrait of Lady 1480 dihasilkan oleh Sandro Botticelli. Okay, ini semula negara punya lah. Okay, kemudian kita ada The Donnie Tondo 1506 hingga 1508 dihasilkan oleh Michael Angelo. Dan kamu boleh tengok macam mana perhasilan video yang saya sertakan sekali ni. Saya tak mau cerita panjang sangat tentang teknik-teknik ni sebab nanti tingkatan 3 kamu akan belajar lebih mendalam tentang seni catat. Okay, kamu akan belajarkan satu persatu macam mana cara nak gunakan medium-medium yang terdapat di dalam catat. Untuk tajuk catatan ini, itu saja yang kita bincangkan hari ini, yang mana saya ulang lagi sekali, kita bincangkan definisi atau maksud catatan, sedikit sejarah perkembangan di Malaysia, tokoh-tokoh yang terlibat di Malaysia. Okay, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Untuk minggu depan punya tajuk, kita masih lagi berada dalam tajuk senjatan, cuma kita akan lebih kepada cara penggunaan cat air. Okay, kita akan cuba menggunakan cat air, teknik-teknik yang terdapat dalam cat air. Fokus kita pada cat air lah. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.